Kebebasan media dan kreativiti serta hak individu di media sosial dikenakan syarat memohon lesen dan surat akuan pengembaraan oleh Finas masih menjadi isu. Teruskan bersama saya dari awal ke akhir video ini. Assalamualaikum semua. Saya Mustafa dari Innotech dan selamat kembali ke channel saya. Channel saya ini banyak memberi guide dan tips kepada semua yang minat membuka channel YouTube anda. Mudah-mudahan usaha anda nanti akan menghasilkan pendapatan yang halal dan membawa barakah. Bagi mereka yang baru menonton channel saya, harap dapat tekan like dan subscribe supaya anda terus menerima tips-tips untuk channel YouTube anda. Setiap hari kita membaca berita-berita tentang isu polemik Finas yang nak kenakan syarat lesen pengeluaran filem dan surat akuan penggambaraan SPP dikeluarkan kepada mereka yang giat di media sosial. Video saya kali ini akan memberi liputan tentang berita terkini Gubal Akta Kawal Kandungan Kreatif Media Sosial. Jom ikuti liputan video saya sampai habis bersama Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia Finas, Encik Ahmad Idham dan dua personaliti media sosial atau YouTuber Alif Irfan serta Faiz Diki. Soalan pertama dari wartawan Berita Harian. Bagi menggalakkan perkembangan kandungan kreatif termasuk dalam media sosial, bagaimanakah Finas mahu mengawalnya agar tidak menyentuh isu sensitif seperti agama dan bangsa? Ini jawapan dari CEO Finas, Encik Ahmad Idham. Kata beliau, agensi berkuasa mengawal kandungan ialah Lembaga Penapisan Filem. Bidang kuasa Finas pula lebih kepada kandungan untuk pawagam, manakala stesen televisyen ada badan penapisan sendiri. Apabila membabitkan media sosial, kita tak berani mengatakan kita ada garis panduan tepat mengawal selia setiap kandungan. Akan timbul perdebatan, adakah Malaysia bersedia ke arah tapisan kendiri kerana medium baharu mudah diakses dalam mana-mana platform sedia ada? Adakah masih relevan untuk kita buat tapisan? Lagipun, berdasarkan akta, peranan kita lebih kepada penerbitan, pengedaran dan penayangan. Bagi Finas, kawal selia sangat sensitif dibincangkan. Bimbang orang akan salah tafsir seperti isu Netflix sebelum ini. Soalan kedua, perlukah Akta Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia 1981 dirombak dan ditambah baik sesuai perubahan teknologi, terutama mengawal kandungan kreatif agar tidak melanggar norma dalam konteks agama, bangsa dan negara? Jawab CEO Finas lagi, bila kita baca kenyataan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah, pengubalan atau pembinaan akta diberi penekanan. Ia antara fokus utama Menteri ketika mula-mula memegang portfolio ini. Beliau meminta Finas mengkaji semula akta sedia ada ini untuk disesuaikan dengan situasi dalam teknologi kini. Kata beliau lagi, kita tidak mahu akta yang boleh dianggap lapuk menjadi penghalang untuk pelbagai agenda yang ingin dilaksanakan. Finas juga dalam proses pelaksanaan untuk pemindaan akta Finas, tetapi tidak dihebahkan kerana ia mengambil masa. Soalan ketiga, ada yang melihat kewajaran syarat pengguna media sosial wajib mendapatkan lesen untuk membuat penggambaraan kerana selain memudahkan pemantauan, mereka juga menjana pendapatan daripadanya. Apa komen Finas? Jawapan dari Encik Ahmad Idham lagi, sehingga hari ini tak ada penerangan jelas mengenai apa itu kandungan digital dan garis panduan yang boleh dijadikan rujukan. Oleh itu, penggubalan akta perlu dibuat segera untuk menyelesaikan perkara seperti ini.
Katanya lagi memang sukar sebenarnya mencari perbezaan kerana ia dipisahkan garis cukup tipis. Contohnya, penghasilan home video. Adakah mereka buat secara profesional ataupun bukan? Apakah ia sekadar kerja suka-suka atau kerana mahu menjana pendapatan? Bagaimanapun, Finas sejak dulu tidak pernah campur tangan. Pada kami, ia hanya medium permulaan sebelum penggiat menjadi profesional. Media sosial ialah tapak permulaan. Apabila sudah berstatus profesional, maka mereka tertakluk kepada akta kami, iaitu perlu mendapatkan lesen. Sesetengah orang melihat proses mendapatkan lesen sebagai membebankan kerana membabitkan wang. Kata beliau lagi, ketetapan untuk mendapatkan lesen dan membayar RM50,000 itu tidak benar. Jumlah itu ialah modal berbayar untuk sebuah syarikat. Pergilah mana-mana agensi pun, setiap syarikat ada nilainya. Kata beliau lagi, Finas buat semua ini dengan bersebab, iaitu apabila pemohon sudah ada lesen Finas, mereka layak mendapatkan geran dan pelbagai faedah disediakan. Finas hendak menggalakkan mereka menjadi profesional, sekaligus mampu menjana pendapatan dalam posisi lebih besar. Soalan berikutnya, bagaimanakah maklum balas terhadap penjelasan kementerian? Finas mendapat banyak maklum balas positif. Selain lega, isu ini menyebabkan pengguna media sosial seperti YouTuber datang ke Finas untuk mengembangkan bakat. Malah ada menelefon Finas bertanya mengenai permohonan lesen. Ini mendekatkan golongan berkenaan kepada Finas yang sebelum ni cukup asing buat mereka. Mereka menyedari fungsi Finas dengan apa Finas menawarkan untuk pembangunan kerjaya. Beliau berharap anak muda menjurus ke arah industri kreatif, melihat Finas sebagai tempat paling sesuai untuk perkembangan bakat. Soalan kelima, pihak kerajaan mengakui kepentingan pembangunan ekonomi digital sebagai kuasa baru menjana pendapatan. Apa boleh dilakukan Finas bagi menggalakkan pengguna media sosial merebut peluang ini? Kata beliau lagi, pihak Finas perlu mengenal pasti bagaimana mahu menjuruskan mereka ke arah ekonomi digital dengan platform seperti YouTube, Facebook dan Instagram. Namun, tiada maknanya platform jika tiada kandungan. Kandungan pula dihasilkan oleh dua golongan, iaitu kelompok suka-suka dan satu lagi bermotifkan komersial serta menjana pendapatan. Kita perlu peka bagaimana hendak menghasilkan lebih ramai pembikin kandungan supaya apabila mereka bergelar profesional, pendapatan diraih akan patah balik kepada industri dan negara menerusi pembayaran cukai. Sebab itu, tanggungjawab Finas lebih tertumpu kepada syarikat penerbitan atau produksi filem, bukan syarikat yang sediakan platform seperti stesen televisyen di bawah SKMM ataupun Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Soalan keenam, boleh tak Encik Idham jelaskan pihak mana sepatutnya memohon lesen pengeluaran filem dan SPP? Ini jawapan CEO Finas Encik Idham. Pihak yang perlu ialah pawagam dan stesen televisyen. Namun, ada juga membuat permohonan untuk platform alternatif seperti YouTube, tetapi kandungannya lebih bersifat profesional dan juga disiarkan di televisyen. Kata beliau lagi, jika rasa was-was, pemohon boleh merujuk kepada Finas. Sekiranya kandungan lebih kepada video biasa, pemohon tak perlu memohon lesen terbabit. Namun, jika hendak menggunakan tenaga kerja profesional seperti pembikin filem dan kru produksi, Finas menggalakkan pemohon memohon lesen. Selain mendapat insentif,
lesen itu berperanan sebagai pelindung. Oleh itu, Finas dapat menjaga kebajikan tenaga pekerja terbabit. Bagi produksi pula, lesen itu membolehkan mereka mendapat tenaga kerja daripada persatuan berdaftar di bawah Finas. Sekurang-kurangnya kita tahu kebajikan mereka terjaga seperti mendapat perlindungan insurans. Soalan ketujuh, apakah syarat perlu dikaji semula dan relevan dengan perkembangan dunia penerbitan serta kandungan kreatif semasa? Encik Izhar menjawab, apa yang termaktub dalam syarat sebelum ini memang relevan. Ketika ini, syarat itu memang dalam proses penambahbaikan. Ini sudah dibincangkan pada mesyuarat dan dalam penilaian terakhir peringkat perundangan. Selepas selesai, kita akan memaklumkan kepada semua. Syarat ini sepatutnya sudah dibuat penambahbaikan sejak dahulu lagi, tetapi ia tidak pernah berlaku. Kali ini, selepas saya kembali ke Finas, perkara ini dititik beratkan. Kita tidak mahu melihat lesen atau syarat sebagai sesuatu membebankan. Sebaliknya, galakkan untuk mereka mendapatkan insentif dan berfungsi sebagai melindungi hak pekerja perfilman tempatan. Soalan berikutnya, dalam penjelasan lalu, Finas mendapati Al Jazeera International Sdn Bhd tidak mempunyai lesen pengeluaran filem untuk penerbitan dokumentari Lock Up in Malaysia's Lockdown. Bagi mengelak ia berulang, apakah langkah penguatkuasaan yang diambil Finas? CEO Finas tidak dapat komen isu Al Jazeera kerana sudah menjadi kes polis. Kata beliau, apabila Finas buat siasatan, ia bertujuan membantu siasatan polis. Finas menyerahkan perkara ini kepada polis. Apabila sudah ada keputusan nyata, baru kami berani mengupas. Kami tak mahu jika dikeluarkan kenyataan ia bercanggah dan merumitkan lagi penyiasatan yang sedang dijalankan. Soalan ke-9 ini pula ditujukan kepada YouTuber terkenal saudara Muhammad Nasrul Faiz Abu Azal ataupun dikenali sebagai Faiz Diki. Soalan dari wartawan, ada pihak menganggap kawalan lebih mudah dilakukan jika syarat lesen pengeluaran filem dan SPP diperkenalkan bagi semua individu termasuk YouTuber dan personaliti media sosial. Faiz Diki menjawab, perkara ini ada kebaikan dan keburukannya. Syarat pemilikan lesen filem dan SPP boleh menjadi langkah baik jika kandungan dibuat naik dari didapati menyentuh nama dan maruah negara hingga timbul pertikaian. Sedikit sebanyak kita dapat menapis kandungan dimuat naik di media sosial. Sebaliknya pula, syarat tu boleh membebankan, terutama bagi mereka menjadikan proses penghasilan video sebagai cara menjana pendapatan kecil-kecilan. Kita semua tahu proses menghasilkan video mengambil masa. Apabila dikenakan syarat memohon lesen dan kebenaran Finas, ia pasti mengambil masa sangat lama. Ini menyusahkan kami sebagai influencer dan pengguna media sosial yang menjadikan platform digital sebagai kerjaya. Soalan ke-10. Apakah kerajaan perlu membezakan antara pengguna biasa, social influencer, iaitu golongan berpengaruh dalam media sosial, dan mereka yang memuat naik kandungan untuk menjana pendapatan? Hampir semua orang menjadikan media sosial sebagai antara sumber pendapatan. Bukan sahaja influencer, malah orang biasa. Peniaga juga menjadikan media sosial sebagai platform mempromosi perniagaan mereka. Jika langkah mewajibkan permohonan lesen filem dan SPP mahu diambil,
kerajaan mungkin boleh mewajibkan permohonan lesen bergantung kepada kandungan yang dihasilkan. Contohnya, jika kandungan dihasilkan berkaitan negara, perpaduan, kaum atau agama, mereka perlu memohon lesen. Namun, sekiranya lebih kepada unsur santai dan hiburan, tak wajib untuk memohon kebenaran. Soalan 11. Apakah ada cara mengawal kandungan termasuk video dimuat naik dalam media sosial termasuk YouTube dan TikTok? Faiz Diki menjawab, daripada mewajibkan permohonan lesen, saya fikir lebih baik kita memperkenalkan sistem permohonan pelepasan berpandu kepada kandungan yang mahu dimuat naik. Jika hanya menghasilkan video ataupun membuat ulasan secara suka-suka seperti ulasan di hotel penginapan ketika bercuti, ini tak perlu memerlukan lesen. Namun begitu, jika kandungan dibuat untuk tujuan komersial atau membabitkan topik agak sensitif, barulah diwajibkan memohon lesen. Soalan ke-12 ini pula ditujukan kepada Alif Irfan, seorang lagi YouTuber yang terkenal. Apa reaksi anda apabila pertama kali mendapat tahu mengenai polemik isu lesen pengeluaran filem, SPP dan kebebasan berkarya? Alif Irfan berkata yang dia amat terkejut apatah lagi membabitkan kejayaannya sendiri sebagai YouTuber dan pembekal kandungan. Namun, Alif Irfan tidak cepat melatah, sebaliknya mendapatkan penjelasan daripada teman yang bekerja dalam dunia perfilman agar lebih faham dengan isu yang dibangkitkan. Selepas membuat semakan, Alif Irfan mendapati individu yang mahu mendapatkan lesen pengeluaran filem dan SPP perlu mempunyai modal berbayar RM50,000. Alif Irfan bercita-cita menjadi pengarah filem dan penerbit. Jadi, Alif Irfan faham pentingnya memohon lesen bagi menghasilkan karya besar seperti filem. Alif Irfan sedang berusaha memiliki studio produksi sendiri selepas banyak menghasilkan filem dan drama pendek selama bergiat aktif di platform YouTube. Soalan ke-13. Apa galakan yang kerajaan boleh beri kepada anak muda yang mahu menguasai potensi dunia digital termasuk media sosial? Alif Irfan menjawab, pihak kerajaan boleh menyediakan kursus, kelas, seminar bagi mengadakan pertandingan seperti video pendek. Jika boleh, kerajaan menyediakan geran atau pinjaman sebagai modal untuk memulakan video kreatif serta menambah baik kualiti. Soalan terakhir kepada Alif Irfan, apakah mekanisme terbaik dalam mengawal kandungan kreatif dihasilkan anak muda? Alif menjawab, YouTube ada sekatan untuk pengawalan kandungan lucah, pelanggaran dan lain-lain. Jika perkara ini mahu dikawal dengan baik, kerajaan boleh mewujudkan pertubuhan khas untuk berinteraksi dan mengawal influencer dan pencipta kandungan. Jadi lebih mudah berkomunikasi dan kerajaan dapat memantau pengawalan kandungan kreatif. Itu tadi berita yang terbit tentang isu syarat lesen pengeluaran filem dan surat akuan penggambaraan SPP dikeluarkan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia atau FINAS. Saya amat setuju dengan pandangan kedua YouTuber terkenal tadi, Faiz Diki serta Alif Irfan. Dan antara semua tadi yang paling saya setuju ialah syarat untuk memohon lesen ini seharusnya dikenakan kepada yang memang menggunakan YouTube atau social media ini untuk tujuan komersial yang hasilnya berkaitan negara, perpaduan, kaum atau agama. Kalau ia berunsur santai, hiburan atau jenis yang tunjuk ajar atau tutorial, tak wajiblah memohon kebenaran. Lagipun, production company yang menggunakan platform YouTube biasanya mempunyai peralatan dan kru penerbitan yang profesional dan terlatih. Jadi mereka yang big player macam inilah yang harus memohon lesen dari FINAS.
Apa pula pandangan korang semua? Sila type di ruang komen di bawah. Juga sila klik like dan subscribe pada channel saya ini. Share dengan kawan-kawan agar info yang berguna ini boleh disebarkan dengan lebih luas lagi.